Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, Imam Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru yang ada pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar tuan-tuan? Baik, yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan yang telah diberikan kepada kita, kerana orang yang tanda orang yang diberi hikmah, salah satu tanda orang itu Allah beri dia hikmah. Hikmah ni apa tuan-tuan? Wisdom, kebijaksanaan. Tanda Allah Ta'ala bagi seseorang itu hikmah. Apa tanda dia? Sabar dulu. Apa ni? Hikmah tu dia bijaksana. Bijaksana apa? Bijaksana dia tahu benda yang penting. Hikmah maknanya dia tahu benda yang utama bagi seseorang manusia itu yang kena ada, dan dia tahu macam mana nak laksanakan. Itu hikmah. Baik. Jadi orang yang macam ni, apa tanda dia? Yang pertama sekali, orang yang macam ni dia ini sentiasa bersyukur. Antara contoh yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, orang yang Allah Ta'ala beri hikmah, siapa tuan-tuan? Luqman. Luqman, orang panggil Luqmanul Hakim, kan? Luqmanul Hakim. Dia itu gelaran hakim, bijaksana tu, bukan orang letak tu. Al-Quran bagi. Allah SWT sebut dalam surah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Benar-benar telah kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Sebab tu kita panggil Luqman al-Hakim. So Luqman ini Al-Quran jamin ataupun Al-Quran bagi tahu yang dia diberi hikmah. So apa perkara pertama yang dia buat? Anishkur lillah. Luqman itu dia sentiasa bagi tahu diri dia, ushkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi orang yang bijaksana, yang tahu benda yang penting yang dia kena buat, apa benda yang dia buat pertama sekali? Syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa sekali keadaan kita. Jadi sentiasalah kita itu bersyukur. Kita ingat ada orang yang lebih teruk daripada kita, walaupun kita susah, apatah lagi kalau kita dapat nikmat. Surah tu sambung lagi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Yakni Allah Azza wa Jalla tak perlukan pun syukur kita tu, Allah Ta'ala tak perlu. Kalau kita bersyukur, kita buat kebaikan, iaitu dengan bersyukur, kita bersyukur itu untuk kebaikan diri kita balik. Yang tu sebab Allah Ta'ala dia itu sentiasalah ghani. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara. Allah Ta'ala kata siapa yang kufur. Kafara ni maksud dia apa tuan-tuan? Kufur ni macam orang tanam. Kalau dikorek tanah tu, dia letak benih, lepas tu dia tutup. Yang tu kufur. Itu maksud perkataan kufur. Yang ni dia tutup. Dia tak mau bersyukur dan dia tak mau recognize yang Allah Ta'ala dah bagi dia macam-macam. Yang tu maksud kufur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu ghani. Tuhan itu dia tidak berhajatkan sesiapa pun. Ghani itu maksud ghani. Sebab tu orang kita terjemahkan ghani itu maksud dia kaya. Orang kaya ni dia perlukan orang bawah dia ke? Orang ni perlu kan, tapi ghani maksudnya dia itu tak perlukan siapa-siapa. Dia tak perlukan manusia, dia tak perlukan malaikat, dia tak perlukan jin. Dia itu ghani, hamid, yang terpuji. Dia itu terpuji. Kalau kita tak puji Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala itu terpuji. Jadi ingatan untuk diri saya dan juga di tuan-tuan, sentiasalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bukanlah kerana Allah Ta'ala perlukan sangat syukur kita, tetapi syukur itu kita buat untuk diri kita juga.
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Itu perkara pertama. Yang kedua ni tuan-tuan, saya nak komen sikit je lah. Baru-baru ni ada satu video yang macam viral lah. Taklah viral, tak tahulah viral ke tidak, masuk ke tidak dalam WhatsApp tuan-tuan. Yang ni ada satu soalan ditanya kepada seorang ustaz ni. Dia tanya apa hukum kita ni percaya dengan ramalan zodiak. Zodiak ni ramalan bintang lah. Ada sampai kat tuan-tuan? Tak ada. Tak viral lah kira. Ada lah, kira ada lah. Isu ni kira ada lah. Okey, soalan dia, apakah hukum orang yang percaya ramalan bintang ni, ramalan zodiak? Kan ada keluar kan zodiak tu kan Sagittarius, orang yang lahir tahunnya, bulannya sampai bulannya Sagittarius dipanggil kan. Ada yang lahirnya berwarna Capricorn. Jadi orang tu perangai macam mana, sikap macam mana, tahun tu dia okey ke, dia jadi kaya ke, dia jumpa jodoh ke. Yang tu lah ramalan-ramalan yang tu. Okey, soalan tu tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah jawapan ustaz tu. Jawapan ustaz tu. Dan saya sangat terkejut tengok video tu kan. Ustaz tu cakap bondo-bondo ni memang ada, dia kata. Memang ada kata. Maksudnya alam ini mempengaruhi sifat kita lah, adalah bintang dua boleh lah kan. Bintang dua boleh lah. Ilmu astrologi tu kan, astrologi. Dia beza dengan astronomi tuan-tuan. Astronomi ni kaji benda yang luar daripada planet bumi, itu astronomi. Kita tengok bintang ke apa ke, yang tu astronomi, itu sains. Astrologi ni yang tu lah, apa kaitan dia dengan perangai kita lah, apalah, yang tu astrologi. Dan ustaz ni kata bondo tu ada, dia kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni sepatutnya kita orang Islam dah clear lah. Dah clear, sepatutnya clear. Dan itu datang daripada seorang ustaz juga, sangat mengejutkan kita lah. Benda-benda macam ni tuan-tuan, yang pertama sekali, apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bintang di langit tu? Untuk kita tahu kita punya nasib ke? Untuk tahu macam mana perangai kita ke? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bintang-bintang di langit tu, Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia bimasabih, dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai rujum, lontaran ataupun rejaman kepada syaitan. Yakni syaitan-syaitan yang cuba mencuri khabar daripada langit, Allah Ta'ala akan lontarkan dia dengan bintang-bintang itulah. Yang pertama, apa tujuannya? Kami hias, iaitu perhiasan. Perhiasan langit kita, Allah Ta'ala jadikan bintang itu sebagai perhiasan. Yang kedua, dia adalah sebagai alat untuk merejam syaitan yang cuba mencuri khabar ghaib daripada langit. Okey, apa lagi tujuannya? Ada dalam surah lain Allah SWT sebut, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Dan sungguhnya dia telah menjadikan bintang-bintang untuk kamu jadikan dia panduan dalam kegelapan di darat dan juga di laut. So ada 3 tujuan dekat sini: perhiasan, rejaman, dan yang ketiga untuk jadi panduan. Kan orang akan tengok, orang dulu tak ada kompas, tak ada apa kan, dia akan tengok bintang tu. Itu adalah laluan. Okey, yang itulah tujuan dia, bukan untuk kita tilik nasib kita. Jadi kalau orang tu, okey, kalau orang tu bulan sekian, dia akan jadi perangai yang buruk sikit kan. Yang tu dia seolah-olah cuba membenarkan perkara ni. Jadi kita orang Islam, tuan-tuan, yang ni dia macam masuk dalam tilik jugalah. Betul tak tuan-tuan? Tilik baik dan buruk tu macam disebabkan alam, bukan sebab kita kan. Kita cuba salahkan benda lain. Sebab apa dia ni sebab lahir pada bulan ni. Yang tu juga benda yang Islam tak ajar benda ni. Kita dan bila kita baca ramalan tu, kita pun jadi percaya kan, jadi percaya, oh patutlah perangai. Kita baca, oh yolah, kita baca macam ada yakin sikit kan, yolah betul lah. Apa Nabi SAW sebut untuk orang-orang macam ni? Nabi SAW sebut,
man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Sesiapa yang mendatangi arraf, Nabi kata arraf maknanya orang yang cuba tilik. Arraf ni dia tengok tangan kau, dia tengok bintang kau, apa kau, dia cuba tilik masa depan kita. Lalu orang yang mendatangi orang macam ni, dia tanya orang tu sesuatu berkenaan diri dia, Nabi bagi tahu lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima solatnya 40 hari. Solatnya tak diterima, sebab dia cuba nak tanya tentang benda-benda ghaib yang tidak ada, tidak disuruh pun dalam agama ni. So kalau 40 hari tak terima, maknanya tak payahlah solat 40 hari. Macam tu? Tak. Tak gugur, dia tetap kena solat. Cuma yang tak ada tu, tak diterima tu pahala, tak ada pahala. Nak beritahu beratnya kes ni berat. Yang kedua, Nabi SAW sebut man atakahinan, sesiapa yang datang kepada bomoh ataupun dukun, au arrafan, yang ni benda-benda gaib lah, bukanlah bomoh bukanlah, maksudnya yang cuba macam ada benda gaib sikit lah kan, benda-benda yang macam di luar jangkaan. Kau esok ni malang nasib kau, yang tu bomoh yang macam tu, yang cuba ramal masa depan ni. Man atakahinan au arrafan, Nabi kata siapa yang datang orang-orang yang macam ni, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang tukang tilik tu cakap, dia khabar kau akan jadi macam-macamnya. Oh yolah, dia kata oh yo, okey, dia pun yakin. Fasaddaqahu, Nabi beritahu, dan dia percaya, dia percaya apa yang orang tu bagi tahu. Faqad kafara bima unzila 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-Quran. Al-Quran tak bagi tahu pun benda tu, tak ada pun suruh kita ramal nasib kita ko, tahu perangai kita ko, benda-benda macam ni, benda yang ghaib yang tak disuruh pun. Allah Subhanahu wa taala, ilmu ghaib itu, pengetahuan tentang masa depan, apa yang jadi kita masa depan, ini semua termasuk di dalam ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni tak ada siapa tahu, hatta Nabi SAW pun tak tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya di sisi Allah itulah ilmu sa'ah, ilmu tentang masa, ilmu sa'ah, yakni bila nak berlaku sekian ataupun bila nak berlaku kiamat, dan dia yang menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apa yang dalam kandungan. Maksudnya Allah nak beritahu benda-benda yang kita tak tahu ni, kita tak payah cari, kita jangan buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi pesan saya lah untuk diri saya juga dan tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mubarak, dia kata inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, iaitu ilmu yang kita dok mengaji ni tuan-tuan. Kita mengaji ni, ilmu ni ilmu apa? Ilmu nak dekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nak tahu pasal Islam. Kata Abdullah bin Mubarak, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ni adalah agama kamu. So kita bila kita rasa itu agama kita, ambil daripada sesiapa ke? Tak. Lalu dia kata fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lalu tengok daripada siapa kau ambil agama kau. Jadi kadang-kadang kita dapat macam tu lah kan, kita ambil, kita terima je, ustaz tu apa boleh kan, sedangkan benda tu sepatutnya tak boleh. Tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT sekalian, itu sedikitlah intro hari ini berkenaan. Jadi saya rasa macam kena respon sikit lah kan, benda tu rasa macam tak boleh lah kan, rasa macam no ni kan. Jadi orang boleh cakap apa saja dia nak cakap, jadi tak boleh lah benda tu. Okey, jadi kita nak balik kepada kuliah kita. Kita sekarang sedang belajar tentang doa selepas kita membaca tasyahud sebelum memberi salam. Jadi kita dah masuk doa yang doa yang ke-8. Doa ke-8 ni, kita masih lagi pada doa yang ke-8. Doa selepas tasyahud sebelum memberi salam ni ada, boleh kita ke-8, boleh kita bawa ke-8, tapi yang lain-lain tu pendek lah.
Yang ni panjang, yang panjang yang tak habis-habis daripada hari tu kan. Okey, jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, apabila orang tanya apa doreh nak kau solat, nak ringkaslah ni. Lalu Ammar bin Yasir kata, "Eden solat kau buat ringkas. Dalam solat tadi saya ada baca ketika tahiyat dan baca doa ni, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyhadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik." Ni sampai sini kita hari tu wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Jadi saya wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyidna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Jadi kalau imam baca macam tu, kita rasa semayang tu panjang ke pendek? Waktu lepas tahiyat panjang kan? Apa lah panjang ni kan? Tapi orang tanya kepada Ammar, dia kata pendek kan? Jadi lainlah imannya kan? Iman kita dengan iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, jadi hari itu kita berhenti kepada sampai was'aluka ladzatan nazari ila wajhik, dan aku minta kelazatan melihat wajah engkau. Jadi kita bagi tahu minggu lepas 2 minggu lepas, yang ini nikmat yang paling besar ahli syurga dapat dalam syurga apa dia? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu paling besar lah. Semua orang dapat tengok ke? Tak. Tak. Jadi ada tak cara-caranya ataupun kategori-kategori orang yang dapat? Kita dah sebut hari itu lebih kurang berapa itu? 7 ke 8 kategori orang yang melihat, yang nak minta untuk dia lihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kita hari-hari solat ni tuan-tuan tak ada kau rasa nak tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Okey. Itu tuan-tuan jangan terbayang wajah macam wajah kita pula tak Tentulah tak sama. Jangan kita bayang bila sebut wajah tu kita rasa macam wajah. Tak. Wajah tu zat Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi kita nak sambung sikit lagi mungkin dalam 1 2 3 baris lagi. Kita cuba habiskan juga. Wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Doa yang terakhir kita baca itu, dan aku minta kelazatan untuk melihat wajah engkau. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Rindu bertemu engkau. Fi ghairi dharra'a mudirrah, bukan kerana dharra, yakni darurat ataupun dharra ni apa? Kesusahan yang menimpa. Bukan kerana aku nak bertemu engkau itu bukan kerana kesusahan yang menimpa, dan wala fitnatin mudillah, dan bukan kerana ada fitnah yang menyesatkan. Apa maksud ayat ni? Okey, jadi ayatnya adalah kerinduan untuk bertemu engkau. Aku minta ya Allah kerinduan, perasaan rindu untuk bertemu dengan engkau. Jadi untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, apa syarat utama dia? Syarat utama dia mati, tuan-tuan. Syarat untuk bertemu dengan Allah Taala kena mati. Hidup tak boleh jumpa dah. Jadi mati. Jadi ada orang yang mati ni, dia susah kan, dia sakit, aduh susah hidup dia nak matilah, bertemu Allah lah. Bukan yang tu. Maksud ayat ni bukan kerana yang tu dia nak bertemu Allah, bukan sebab hidup dia susah. Yang tu maksud dia. La fi ghairi dharra'in fi ghairi dharra'a mudirrah, bukanlah kerana kesusahan hidup dia nak mati ialah bukan sebab tu. Ataupun tetapi maksudnya tetapi kita bukan nak mati itu sebab yang tu, tetapi kita nak mati tu ataupun kita nak mati dan kita nak jumpa Allah Ta'ala itu disebabkan kita rasa rindu, ishtiyaqan. Ulama kata yang ni dia memang rindu. Maknanya ya Allah, bilalah aku mati esok ni nak jumpa engkau. Yang tu bukanlah ya Allah matilah dan ni kan, rumah tak bayar, kereta tak ada, anak tak balik. Bukan yang tu. Sakit kaki, sakit lutut kan, semua sakit kan. Bukan yang tu.
wala fitnatin mudillah, dan juga bukan kerana fitnah. Fitnah ni juga kita dah sebut juga beberapa kali. Apa maksud fitnah, tuan-tuan? Fitnah ni bukan tuduh, bukan tuduh. Dalam Al-Quran, dalam hadis, fitnah maksud dia bukan tuduh orang. Kau fitnah saya. Yang tu fitnah bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Melayu maksud dia tuduh. Dalam bahasa Arab maksud dia bukan tuduh. Fitnah maksud dia ujian yang berat. Kerana jatuh. Fitnah maksud dia ujian yang berat. Ujian yang sangat berat. Itu maksud fitnah. Dan bukan kerana fitnah. Jadi kita kata kan. Sebab tu dalam Al-Quran kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah ataupun tuduhan yang bukan tuduhan, ujian yang berat, iaitu kalau berkenaan dengan agama. Biasanya fitnah itu dia berkaitan dengan agama. Fitnah kepada seseorang itu yang paling besar sekali adalah berkenaan dengan agama dia. Manusia ni kalau susah macam mana pun, kalau dia Islam, dia ada iman, esok dia susah-susah macam mana pun dia akan masuk syurga juga. Tapi kalau dia dah lah susah, agama pun tak ada kan, apa pun tak ada kan, agama tak ada lah tu, susah, dan dia difitnah pula dengan agama, sosek pula, ikut pula ustaz tadi tu kan, contoh jadi yang tu fitnah. Sebab tu fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal kan. Kita panggil fitnatil Masihid Dajjal. Fitnah tu bukan tuduh, bukan Dajjal tuduh kita, tak. Fitnah ujian. Fitnah ni Arab biasa guna untuk cairkan emas. Fatana dalam bahasa Arab, fitnah, fatana maksudnya dia nak cairkan emas. Jadi dia akan cairkan emas tu dengan suhu yang paling tinggi. Yang tu maksud dia. Itu. Okey. Dan bukan kerana kesusahan dan bukan kerana fitnah. Aku nak jumpa kau ni ya Allah bukan kerana susah, tetapi kerana aku memang rindu kepada engkau. Okey, habis satu ayat. Wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Okey, nak habis dah ni. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Apa maksud dia? Apa maksud perhiasan iman? Perhiasan iman maksudnya adalah syariat. Syariat agama. Ya Allah, hiaskanlah aku dengan perhiasan iman. Maksudnya hiaskan aku dengan syariat agama ini. Apa syariat agama ni? Yang pertama adalah nombor satu dalam syariat, apa dia? Akidah kita. I'tiqad kita tu, hiasi aku dengan akidah aku. Yakni aku itu sentiasalah mentauhidkan engkau. Janganlah aku ni kojab sombah kau, kojab sombah kubur, kojab koi wali, kojab tak. Clear. Itu perhiasan yang pertama, akidah kita. Yang kedua dengan a'mal. A'mal yakni amalan-amalan syariat yang disyariatkan, contohnya salat, puasa. Hiasi aku dengan benda-benda ni. Dan yang ketiga adalah makarimul akhlak, yang Nabi SAW bawa kepada kita dalam syariat juga adalah akhlak-akhlak yang baik. Menepati janji juga adalah akhlak yang baik. Pembersih, akhlak yang baik. Baik kepada ahli keluarga, akhlak yang baik. Belanja kawan-kawan lepas kuliah juga akhlak yang baik. Contohlah kan. Contoh kot, so nak pergi minum, so akhlak yang baik kan tuan-tuan. Jadi itulah maksud Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman. Okey. Waj'alna hudatan muhtadin. Waj'alna hudatan muhtadin. Apa maksud dia? Dan jadikan kami hudatan muhtadin. Yang ni saya biasa sebut ni. Dah dengar ke? Biasa dengar? Nas'alullah ta'ala, saya kalau habis kuliah tu, nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Yang ni lah ayat dia. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikan kami hudatan. Hudatan maksud dia hudatan adalah jamak, plural. Plural maksud dia banyak lah. Singular dia hadi. Singular dia hadi, iaitu orang yang memberi petunjuk. Jadikan kami ni orang-orang yang memberi petunjuk. Hudat. Okey. Jadi perkataan yang ni adalah hudat ataupun hadi, orang yang memberi petunjuk ni. Kenapa kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang memberi petunjuk kepada orang lain?
Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut fa wallahi, hadis ni hadis jap, mana hadis okey, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Sahal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana hari Khaybar. Khaybar ni bila tuan-tuan? Ketika selepas perang selepas perang apa? Ahzab. Selepas perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati bila orang Quraisy serang Madinah tu, dia serang Madinah, dia buat Nabi SAW gali parit tu kan. Tapi ada yang lopeh masuk juga, ada yang sebab dia memang berusaha lah, lapeh masuk juga parit tu. Tapi ada juga yang dapat masuk sebab orang Yahudi Khaybar, Khaybar Yahudi bagi Quraisy tu masuk. Maknanya orang Yahudi yang duduk dengan Nabi ni, kita kan dia buat piagam Madinah, sama-sama akan protect Madinah ni kalau kono seorang. Lalu tiba-tiba bila nak protect Madinah tu, ada orang Yahudi yang penduduk Madinah ni bagi orang Quraisy masuk. Yang tu lepas daripada tu yang dah tahu Nabi tahu dia orang ni khianat, Nabi perang dengan dia orang dalam perang Khaybar. Jadi kalau kita tengok di Gaza, di Gaza sekarang ni kan, orang-orang Islam dia panggil Khaybar kan, dia panggil kita nak akan buat macam Nabi buat dulu kan, orang Yahudi kan. Jadi taklah macam tu kan. Tapi memang orang-orang Yahudi di Palestin hari ni, maknanya mereka memang menindas lah. Dia nampak baik je, kalau dalam media dia tu dia nampak baik je, tapi sebenarnya dia mengambil tanah-tanah orang Islam secara paksa. Ambil macam tu ya tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengah-tengah duduk rumah tu, tengah duduk dengan anak, pap dia datang ketuk pintu, keluar, dia ambil rumah kau. Apa perasaan kita? Yang tu orang Yahudi buat kepada orang-orang Palestin. Okey, Nabi SAW bagi tahu berkata pada hari Khaybar, la'utiyanna rayah ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi, aku akan bagi rayah, yakni bendera, kepada seorang lelaki yang akan dibuka ke atas tangannya, yakni dia akan kalahkan Yahudi di Khaybar tu. Orang ni Nabi kata yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Dia ni sayang Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul pun sayang mau dia. Okey, fabatan nas lailatuhum, lalu malam tu pun semua orang tidurlah. Ayyuhum yu'ta faqadu kulluhum yarjuhu faqal aina Ali. Okey, lalu malam tu semua orang tidur dengan harapan nak tahulah siapa yang Nabi nak bagi bendera tu. Lalu esok Nabi SAW datang, Nabi beritahu aina Ali, mana Ali, mana Ali radhiyallahu an. Faqila yashtaki ainaih, lalu dikatakan Ali mengadu mata dia sakit. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu, lalu Nabi SAW ludah sikit dekat mata Ali. Basak ni macam tui, macam tu sikitlah, ludah dekat mata. Fi ainaihi wa da'a lahu, lalu Nabi SAW berdoa. Fa bara'a ka'an lam yakun bihi waja'ah, lalu elok mata Ali tu seolah-olah macam tak pernah sakit. Fa'atahu faqala uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Nabi SAW bagi tahu dia, Nabi bagi dia bendera tu, lalu dia kata berperanglah dengan mereka sehingga mereka jadi macam kita. Faqala unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Pergi dekat dia orang tu dalam keadaan relax. Unfuz ala rislik ni maknanya relax. Jangan macam tauih attack, jangan, relax lah, turun perlahan. Summa du'uhum ila Islam, kemudian ajak dia orang ni masuk Islam. Masuk Islam dulu. Nabi dia tak serang, dia ajak dulu. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan bagi tahu mereka apa yang wajib mereka buat. Fa wallahi, nak cerita ni, ini syahid dia. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'mi, min ayyakuna laka humrun na'am. Dan demi Allah, kalaulah Allah memberi petunjuk dengan engkau seorang lelaki, kalau Allah bagi seorang lelaki itu petunjuk melalui engkau, itu ayat dia.
lebih baik untuk engkau min humrun na'am, daripada unta merah. Unta merah adalah lambang kemewahan lah zaman tu. Unta merah, unta yang merah ni, nampak merah ni kan, nampak macam wow. Dia macam satu lambang kekayaan. Dia macam hari ni macam Mercedes lah tuan-tuan, macam Mercedes, macam Lamborghini ke, Ferrari ke kan. Jadi unta merah itu Arab anggap macam tu. Nabi SAW kata, dari engkau Islamkan seseorang itu lebih baik untuk engkau daripada engkau dapat Ferrari kau, Mercedes kau. Dia beritahu macam tu lah. So kita minta Allah Ta'ala juga, waja'alna, jadikan kami ini hudatan, orang-orang yang memberi petunjuk supaya ada orang masuk Islam. Hudatan. Dan yang terakhir adalah muhtadin. Muhtadin maksud dia orang-orang yang dedikasi dengan petunjuk itu. Ada orang tuan-tuan, dia mungkin tahu banyak pondok kan, tapi kadang-kadang subuh pun dia tak bangkit kan. Kadang-kadang dia surau pun tak boleh. Dia tahu dia ada petunjuk tu ada pada dia, tapi dia tidak dedikasi terhadap petunjuk itu. Muhtad. Waja'alna hudatan, orang yang bagi petunjuk kepada orang lain, tapi dalam masa yang sama dia juga amalkan petunjuk tu. Muhtadin. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang memberi petunjuk, dan juga kita juga bertindak di atas petunjuk tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu dulu kita punya doa. Minat tuan-tuan? Lama ke? Lama nak masuk doa baru? 5 minit. Tak apa. Dalam berapa minit ni agak-agak nak ha? 10 minit. Oh lama Okey. Jadi tuan-tuan, kita masuklah doa. Tadi ke-8 kan saya kobol doa tasyahud. Ni ada seboleh dalam kitab ni, ada seboleh. Tadi ke-8 habis. Doa yang ke-8, kita masuklah doa yang ke-9. Sebab lama benar dekat sini ni sebenarnya. So saya laju lah. Okey, jadi kita nak masuk kepada doa yang ke-9. Tapi kita nak tahu juga, nak laju-laju pun tak boleh dah laju-laju mana dah kan. Kita nak tahu juga doanya adalah selepas tasyahud, sebelum memberi salam kita boleh baca Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Okey, doa ni nampak macam panjang, tapi setengah kita dah lancar kan. Nampak macam panjang, tapi dah ada ayat yang kita dah lancar. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Okey, jadi kita nak tengok dulu hadis ni datang daripada mana. Doa ni dia datang daripada hadis. Tak ada doa yang kita baca ni semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak adalah mana saya rekor-rekor ke, tak adalah. Okey. Baik. Okey, hadis ni datang daripada Mihjan bin Al-Arda'. Mihjan bin Al-Arda' di dalam An-Nasa'i, dalam diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Mana lagi yang riwayatkan? Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani, dan juga di dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi hadis ini statusnya sekurang-kurangnya baiklah, sekurang-kurangnya baik ataupun sahih. Okey. Dan daripada Mihjan bin Al-Adra'. Mihjan bin Al-Adra' ni siapa? Dia adalah sahabat Nabi SAW. Mihjan, nama dia sahabat. Dia asalnya penduduk Madinah. Kemudian dia pindah duduk dekat Basrah. Lepas Nabi meninggal, lepas tu dia pindah balik ke Madinah, dan dia meninggal ketika mana Muawiyah memerintah. Lama tak tuan-tuan? Lama sebenarnya umur dia tu kan. Dia sahabat Nabi, maksud dia hidup dengan Nabi, dia Islam dengan Nabi. Lepas tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dia hidup 5 sekali khalifah dia hidup. Mihjan bin Al-Adra' radhiyallahu anhu, dia terkenal dengan pemanah. Dia adalah pemanah yang hebat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza rajulun
ketika itu ada seorang lelaki qad qada salatahu, dia dah nak habis solat dia dah nak habis dah, wa huwa yatashahhad, dalam keadaan dia sedang bertasyahud. Faqala, lalu lelaki tu baca Allahumma, yang inilah doa dia, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sampai situ je dalam buku tu, tetapi dalam hadis yang penuh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Nabi sebut, Nabi dengar lelaki tu baca, Mihjan meriwayat hadis ni, dia kata Nabi sebut dekat orang tu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, benar-benar pasti diampun dia ni, pasti diampun dia ni, pasti diampun dia ni, 3 kali, pasti diampun. Okey, jadi kita nak belajarlah doa yang mana lelaki tu baca, yang boleh Nabi sebut dekat lelaki tu ni confirm, ini sure bukanlah sure, Nabi tak boleh nak sure, itu kerja Allah Ta'ala, tapi dia yakin dengan ilmu Nabi SAW, dia dengar, oh ini doa macam ni, confirm, pasti diampunkan. Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Okey, jadi kita nak tengok doa itu, doa apa maksud doa itu. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Yang pertama sekali hadis ni, sunnah ni, ini dipanggil apabila kita amalkan sesuatu, doa ni, ini nama dia sunnah lah. Tapi ini bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah yang Nabi ikut, tak, Nabi tak sebut ni, dia dengar orang, tapi Nabi akui. Yang tu sunnah apa tuan-tuan kita panggil? Itu sunnah takrir, sunnah takririyah. Sunnah ada 3, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, 3. Qauliyah maksudnya Nabi kau buat macam ni, so itu qauliyah, so kita buat sebab Nabi cakap. Sunnah fi'liyah, perbuatan, macam Nabi kau sallu kama ra'aitumuni usalli, solat macam mana kau tengok aku solat, itu fi'liyah. Dan Nabi solat, kadang-kadang Nabi solat atas mimbar dulu tak ada orang macam ni kan, ada nampak kan, Nabi berdiri atas mimbar, Nabi solat, nak bagi orang belakang nampak, jadi ikut, jadi kita ikut macam mana lepas itu nama sunnah fi'liyah. Yang ni kita panggil sunnah takririyah. Nabi, ada sahabat buat dan Nabi kata okey macam ni, bagus, yang tu takririyah. Okey, yang tu adalah sunnah takririyah. Okey, jadi kita nak tengok dulu yang awal-awal ni, apa maksud doa ni. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma maksud dia tuan-tuan, ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka minta kepada engkau, ya Allah. Jadi 2 kali tu, ya Allah. Yang pertama tadi Allahumma maksud dia ya Allah dah, ya Allah aku sesungguhnya aku minta kepada engkau, ya Allah, bi annakal wahidul ahad, kerana sesungguhnya engkau al-wahid al-ahad, as-samad, al-wahid al-ahad as-samad. Ada 3 perkataan dekat situ, tapi dalam surah Qul huwallah tu apa? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Wahid tu tak ada. Yang ni bi annakal wahid al-ahad as-samad, 3. Okey, laki tu baca macam tu, rawi riwayat macam tu, al-wahid al-ahad. Yang pertama sekali kita nak tengok yang ni bi annakal wahidul ahadus samad, maksud dia apa? Kerana sesungguhnya engkau, saya ulang balik, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau, ya Allah, kerana engkau itu al-wahid al-ahad as-samad. Okey, kerana engkau, yang tu kita panggil apa tuan-tuan? Itu kita panggil tawassul. Kita panggil tawassul. Tawassul dengan apa ni tuan-tuan? Dengan nama Allah, ataupun sifat Allah Azza wa Jalla. Tawassul itu kita dah sebut juga, ada beberapa sahaja tawassul yang dibenarkan dalam syarak. Salah satu yang dibenarkan adalah kita tawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tawassul tu maknanya kita cuba pakai kabel lah sikit. Faham tuan-tuan? Tawassul tu kita pakai kabel. Kita minta dengan YB direct, kau siapa? Tak kena YB, tak kena kita, jadi kita pakai dia punya pegawai khas. Itu ke kabel sikit. Jadi yang itulah tawassul. Jadi kita tawassul doa kita direct ni, alah saya ni tahu, kita pakai nama
Kita tawassul dengan nama Allah. Ya Allah, aku minta kau sebab engkau ni nama kau adalah pemurah, penyayang. Yang tu nama tawassul. Okey, jadi yang ni lelaki itu tawassul dengan nama Allah, iaitu yang pertama Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Apa maksud Al-Wahid? Al-Wahid maksudnya satu lah tuan-tuan. Al-Ahad maksudnya satu juga. Sama, tak ada perbezaan. Cumanya dia ada perbezaan dari segi penggunaan sahaja. Penggunaan dalam bahasa Arab, satu wahid, wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, kan? Ni anak-anak kita tahu ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu ni. Anak-anak kita hantar tadika anda kan? Tadika anda, sekolah anda Arab, dia orang tahu. Kita kena tahu wahid, isnani. So satu dalam bahasa Arab wahid. Kita tak sebut ahad. Ahad yang kita qul huwallahu ahad tu tak. Ahad tu bukan untuk nombor. So wahid satu, ahad pun satu, tapi wahid untuk nombor. Yang kedua, penggunaan dia apabila nafi. Bila kita menafikan sesuatu, perbezaan saya nak beritahu perbezaan wahid dengan ahad. Bila kita menafikan sesuatu dalam bahasa Arab, contohnya kita kata la wahid fil masjid. La wahid fil masjid, maknanya tidak ada seorang dalam masjid. Dengan la ahad fi masjid, apa beza dia? Yang pertama, kalau kita kata la wahid, tidak ada satu dalam masjid, tidak ada seorang dalam masjid, maknanya boleh jadi kalau bukan satu, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat, boleh jadi lima, kan? Kalau kita ayat kita la wahid fil masjid, tidak ada seorang dalam masjid. Tapi kalau kita kata la ahad fi masjid, fil masjid, maknanya tak ada seorang pun dalam masjid. Itu maksudnya. Tak ada seorang pun. Itu maksud bila kita nafi. Yang lebih kuat bila menafikan sesuatu, kan, yang lebih kuat bukan la wahid, yang lebih kuat adalah la ahad. Tak ada seorang pun dalam masjid. Boleh faham? Faham tidak ni tuan? Boleh lah, kan? Dan yang ketiga, penggunaan dia kalau kita nak menyatakan isbat. Isbat, perbezaan ni adalah pada isbat. Contohnya saya nak khabar, saya ada kopiah ni satu je, kan? Ataupun saya ada baju ni satu je, kan? Kita tak boleh guna fi thawbi ahad, tak boleh. Ahad tak boleh guna. Kita hanya boleh kata fi thawbi wahid. Sebab ahad tu maksudnya satu tu je lah. Satu tu je. So dalam Al-Quran Allah sebut qul huwallahu ahad, maksudnya ahad tu memang tak ada lah. Tak ada lah. Jadi itu perbezaan wahid dengan ahad. Tapi secara am maksud dia sama. Tapi mana lebih kuat kalau nak menafikan tu? Lebih kuatnya adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Okey. Jadi saya ingat sampai situ dulu kita punya ingat sampai mana? Sampai ahad tadi, kan? Okey, ahad. Okey. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala an yanfa'na bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.